Segmen ni sangat sesuai untuk anak-anak muda di luar sana. Jadi harap anda semua dah bersedia di depan TV sekarang ni. Betul. Kita bawakan antara dua boleh kita sebut sebagai tokoh muda juga kita kan, nak cerita tentang demokrasi belia dan mungkin juga kepada anda anak-anak muda yang bercita-cita nak jadi pemimpin, bercita-cita nak jadi YB ke suatu hari nanti, anda kena dengar apa yang YB kita nak cerita ni. Baik. Kita sangat-sangat bertuah hari ini didatangkan khas dari Pahang di sini. Kita nak bersama dengan YB Muhammad Syarif Mak Zain Adun Chini. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Dan juga kita ada Encik Wan Emril Nizam Wan Embong, Presiden Majlis Belia Negeri Pahang. Apa khabar Tuan Presiden? Alhamdulillah. Terima kasih Rin dengan Hana. Beberapa minggu bergelar YB, bagaimana? Beza tak? Ataupun apa suasananya sebelum YB dan selepas bergelar YB ni YB? Alhamdulillah, memang berbeza lagi. Berbeza, okey. Sebab pertama kita punya sikap kita dari sini berubah daripada orang belia kepada pemimpin seorang wakil rakyat. InsyaAllah dari segi ini kita persediaan tu kita dah buat. Dan saya dah dari segi sokongan keluarga dan juga rakan-rakan dan juga kepada semua orang kata mentor-mentor membantu saya untuk mengubah diri saya untuk lebih bagi wakil rakyat tu. Okey, itu yang penting. Tuan Emril sendiri selaku orang kata Presiden Belia, pandangan Tuan tentang belia-belia sekarang ni, adakah pemahaman diorang tentang demokrasi ni cukup mendalam ataupun tidak? Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi kepada RTM dan juga para pendengar di luar sana. Jadi kalau kita lihat sebenarnya belia di luar sana cakna dan amat prihatin terhadap perkembangan bila kita bercakap soal demokrasi ni, dia relate kepada politik dan juga pentadbiran negara. Betul. Sebab kalau kita lihat macam yang Muhammad Syarif sendiri pun dipilih daripada kalangan anak muda. Dan kalau kita tengok landscape pilihan raya dan juga dari segi demokrasi negara kita akan berubah bila mana pada Julai 2019 hari itu telah diluluskan di Parlimen, had umur mengundi itu telah turun kepada 18. Jadi bila kalau kita lihat 18 tahun ni, belia yang kira maknanya pertambahan nanti akan berlaku sebanyak 7.8 juta. Seandainya pilihan raya umum yang akan datang akan diadakan pada tahun 2023. Jadi ini memberi gambaran bahawa anak-anak muda sebenarnya secara tak langsung terlibat dalam proses memilih pemimpin dan menentukan hala tuju demokrasi di negara kita. Tambah pula kalau kita tengok baru ni ada parlimen digital yang telah pun memberi peluang kepada anak-anak muda untuk terlibat secara langsung melalui satu platform yang saya kira telah membuka ruang untuk mewujudkan lebih ramai lagi anak-anak muda yang celik politik dan juga kefahaman tentang demokrasi di negara kita. Baik. Cuma Cik Wan dan YB bila sebut tentang parlimen, tentang bagaimana proses demokrasi belia. Kalau kita boleh tahu juga peranan dan juga penglibatan belia penting dalam kalangan pembuat dasar. Sebab kalau kita tengok di Dewan Rakyat sekarang ni pun memang ada belia, tapi tak ramai lah kan. Dulu YB Said Saddiq, lepas tu kita ada YB Faisal sendiri. Jadi masih lagi tak ramai, dan bagaimana kepentingan untuk anak muda ni ada di dalam kategori pembuat dasar ni supaya suara terus disuarakan. Baby. Bagi pandangan saya, orang kata orang muda hari ini ataupun orang belia perlu lebih menonjol lah. Dan juga kena lebih tiasa bersama dengan pemimpin kita untuk memberi idea dan juga apa yang kita melihat kekurangan ataupun kelemahan dari segi pentadbiran. Dan orang muda ini sebagai satu suara untuk bagi pandangan apa jua untuk kata melihat orang muda sentiasa ada peranan. Walaupun peringkat kita orang muda mestilah berada di belakang ni dan juga membantu semampu mungkin untuk pemimpin kita. Tapi pandangan jujur YB di Parlimen, di Dewan Undangan Negeri masih kurang lagi sebenarnya kan bakat-bakat muda kita. Mungkin pemimpin bersilih ganti. Pastinya saya melihat satu tempoh nanti akan melakukan perubahan sedikit demi sedikit daripada zaman dahulu pun pemimpin bertukar. Tapi paling kurang hari ini kita melihat proses kepercayaan pemimpin memberi ruang kepada anak muda untuk berada di pentas yang lebih besar lah.
pandangan Encik Wan sendiri tentang had umur pengundian diturunkan kepada 18 tahun. Adakah mereka bersedia ataupun kematangan belia sendiri untuk mengundi itu, untuk membuat pemilihan yang betul tentang parti yang betul? Bagaimana? Tak, saya sebenarnya pandangan anak muda ni kadang-kadang kita tak boleh nak underestimate. Ya. Sebagai contoh, dalam parlimen digital tu pun ada YB digital yang seusia umur 15 tahun daripada Sarawak. Kemudian kalau kita tengok, yalah, maknanya sebenarnya yang paling penting adalah dari segi pendidikan kepada anak-anak muda ni tentang demokrasi, tentang dari segi politik. Sebab kalau kita tengok kebanyakan negara sekarang pun dah 18 tahun tu dah merupakan satu norma yang biasa ya, di negara. Contoh kalau kita tengok di kebanyakan negara Amerika sendiri, lepas tu di negara-negara Eropah, termasuk juga di Australia, mereka menubuhkan satu center untuk melatih dan mendidik anak-anak muda. Jadi saya kira di negara kita pun sebenarnya pendidikan politik ni perlu diserap dan disemai daripada sekolah, supaya memberi satu kefahaman yang jelas bahawa politik ni bukan hanya sekadar yang kalau kita tengok dalam keadaan 2-3 hari kebelakangan ni di Dewan Rakyat, sebenarnya kebanyakan anak-anak muda begitu, saya mendapat respon daripada kebanyakan anak muda, mereka agak minta maaf cakap lah, memang nampak lebih kepada more on politik berbanding daripada kita membicarakan soal kepentingan rakyat, kebajikan. Nampak Dewan Rakyat tu dijadikan sebagai satu medan yang tidak sepatutnya. Kalau kita ni sebagai pemimpin patut dia menunjukkan contoh teladan yang lebih baik kepada anak muda. Sebenarnya kita berpandangan positif bahawa kita boleh memberi kesedaran dan kematangan kepada anak-anak muda ni. Kalau dulu 21 tahun baru mereka nak faham tentang politik. Betul. Tetapi sekarang ni kita boleh didik dan pupuk semangat dan kefahaman mereka sejak daripada umur mungkin ketika mana mereka masuk ke sekolah menengah. Ya, sebab itu mereka akan lebih faham dan tahu tentang perjalanan sistem demokrasi di negara kita. Sebab itu saya setuju sangat bab pendidikan politik itu kan. Ya. Itu kita tak nafilah. Kalau 18 tahun dah diberi pendidikan awal, mereka dah 20-an, 30-an, biasa mereka lebih matang. Betul. So bab tu YB orang muda ni nak kena bagi penegasan di dewan nanti YB. Betul. InsyaAllah. Saya cuba untuk kata awal ni mungkin agak kurang dari segi orang baru. Orang baru kan. Mencari rentak. Tapi insyaAllah dibantu oleh YB yang berpengalaman, orang kata pangkat abang apa semua, kakak. Mungkin akan membantu saya sedikit untuk bagaimana untuk saya mengetengahkan isu-isu rakyat. InsyaAllah. Okey, Encik Wan mungkin bolehlah kongsikan sikit apa ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang belia tu kalau mereka orang kata berminat untuk menjadi ahli parlimen, apa yang mereka kena ada sebenarnya? Yang penting tidur confirm tak cukup. Saya pun sebenarnya nak bagi pengalaman pun sebab saya pun tak ada. Maknanya mempunyai peluang ataupun belum lagi merasai pengalaman sebagaimana menjadi seorang wakil rakyat. Tapi berdasarkan kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun dipilih menjadi wakil rakyat, satu yang penting untuk menjadi seorang pemimpin ni seperti mana yang YB cakap tadi, pemimpin itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan. Baik. Selain daripada kebolehan mereka untuk maknanya bersama-sama dengan masyarakat. Ya, sebab kadang-kadang kita ni ilmu pengetahuan ni suatu perkara yang subjektif. Betul, dia tidak semestinya kepada kelulusan dan sebagainya, tetapi perlu kepada mereka ini tahu tentang bagaimana untuk bermasyarakat, untuk maknanya dari segi kemahiran untuk mereka ada intrapersonal dan interpersonal. Dan saya kira sebenarnya kebanyakan YB muda ni sebenarnya bila berada dalam lapangan mereka perlu banyak lagi untuk mempelajari daripada mereka-mereka yang telah pun melalui proses kematangan dari segi sistem dan juga apa yang telah pun mereka lalui sebelum ni. Jadi saya menjangkakan bahawa sebenarnya apa yang paling penting adalah peluang kepada anak-anak muda untuk terus diberikan suara dalam Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri dan Dewan Negara sekalipun, kerana ini adalah merupakan satu manifestasi bahawa negara kita adalah merupakan negara yang memiliki kilang pemimpin yang baik untuk masa depan anak-anak muda. Baik, dan YB akhirnya saya rasa YB pun kena titipkan satu pesanan jugalah kepada kita anak-anak muda ni, sebab kadang-kadang gairah di media sosial tak sama dengan gairah memberikan fakta-fakta yang betul. So sebagai YB
sendiri kepada sahabat-sahabat kita anak muda, apa nasihat dan juga pandangan? Bagi saya selaku yang berada dalam belia ni, orang kata lebih 15 tahun. Pertama, keikhlasan. Apabila kita diberi peluang, diberi kepercayaan oleh rakan-rakan kita dalam belia, pentingnya keikhlasan dan juga kita nakkan apa yang kita buat selaku seorang pemimpin tu, kita boleh memberi kepercayaan kepada peringkat yang mengangkat kita. Dan juga ini yang perlu, maksudnya bersama-sama. Dan pastinya semua akan memberikan sokongan yang baik. Dan ini perlu untuk orang kata kepada semua. Harapan saya nak melihat dalam satu masa nanti, orang kata sahabat-sahabat lebih ramai diberi kepercayaan oleh pemimpin tertinggi untuk diberi ruang di mana-mana ruang yang ada untuk bersama memberi pandangan dan juga idea. Baik. YB aktif di media sosial? Kena aktif tu. Boleh lah. Dah mulai aktif lah. Apa Facebooknya YB? Kita nak follow page, nanti kan. Page saya Syarim Mazin. Nama penuh je. Syarim Mazin. Baik. Terima kasih banyak YB. Terima kasih banyak tuan. Lepas ni rasa kena datang selalu ni. Kena bagi sentiasa idea orang muda ni. Insya-Allah. Okey, baik. Itu dia antara pemimpin-pemimpin muda yang kita bawakan. Walaupun terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih banyak. Kita tampilkan seketika, tetapi idea dan juga semangat itu yang kita nak tonjolkan sebenarnya. Baik.